calon sendiri pun dilayan dengan buruk. Pemimpin DAP yang juga bekas ahli Parlimen Klang, Charles Santiago, mencemuh kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bahawa orang bukan Melayu tidak mempunyai sebab untuk takut kepada parti itu menjelang pilihan raya negeri 12 Ogos nanti. Jika Parti Islam se-Malaysia PAS Pusat tidak menimbulkan ketakutan di kalangan bukan Melayu, ia tidak perlu mengeluarkan kenyataan sedemikian sejak awal, katanya dalam satu kenyataan. Beliau menempelak PAS kerana memaksakan ideanya mengenai haram kepada orang bukan Islam. Charles Santiago berkata demikian susulan kenyataan Abdul Hadi bahawa golongan bukan Islam khususnya di Pulau Pinang tidak akan dipinggirkan sekiranya PAS diberi mandat untuk memerintah. Islam memerintah dengan adil, jangan takut. Orang bukan Islam jangan takut. Orang-orang Melayu ini sangat baik. Orang Cina, India boleh hidup di Kelantan, di Terengganu. Mereka hidup di tengah-tengah orang Melayu dengan aman. Perpecahan tak berlaku di Kelantan dan Terengganu walaupun pemerintahan Islam. Jangan takut, mari bersama kita. Cuma cara DAP, cara Pakatan Harapan ini yang kacau bilau, menimbulkan ketegangan. Kita ajak buat perubahan pilihan raya ini keluar mengundi beramai-ramai. Katanya semasa program ceramah mega PN Best di Sungai Dua, Butterworth pada 2 Ogos lalu, lapor Astro Awani. Kenyataan Presiden PAS itu jelas bercanggah dengan apa yang dilaporkan kejadian yang berlaku kepada Presiden Gerakan Datuk Dominic Lau Ho Chai pada ceramah mega PN Best di Tasik Gelugur, Pulau Pinang. Menurut laporan Malaysia Kini, bukan sahaja Dominic tidak diundang menyertai program yang disertai Abdul Hadi itu, malah beliau diminta meninggalkan program tersebut. Dominic Lau tetap hadir tetapi tidak diberikan layanan. Sebaliknya dianggap sebagai tetamu yang tidak diundang. Ketika pemimpin PN lain mengambil tempat di atas pentas, Dominic Lau bersama sekumpulan penyokong PN sekadar menunggu di tepi pentas. Ketika naib Presiden PAS Datuk Idris Ahmad hendak mengiringi Dominic Lau ke atas pentas, Setiausaha PAS Pulau Pinang Izuri Ibrahim menuju ke arahnya dan dengan tegas memberitahunya yang tidak diundang sila tunggu, lapor Malaysia Kini. Izuri dikatakan nama yang disebut-sebut sebagai calon di Dewan Undangan Negeri Bayan Lepas, kerusi yang akhirnya diberi kepada Dominic Lau. Bagaimanapun, beberapa media kemudian memetik Dominic Lau sebagai berkata beliau tidak diminta untuk meninggalkan ceramah tersebut. Sebaliknya, beliau tiba di tapak majlis ceramah Sungai Dua selepas pukul 9 untuk bertemu Abdul Hadi yang sampai lewat. Beliau tiba di tempat itu sekitar jam 10.30 malam. Kami tidak dapat berjumpa kerana dia terpaksa naik ke pentas, kata Dominic Lau dipetik media. Sebelum ini, sekumpulan ahli akar umbi PAS membantah pencalonan Dominic Lau di Bayan Lepas. Akibatnya, kempen Dominic Lau di kawasan berkenaan dikatakan hambar tanpa sokongan PAS. Mengulas mengenainya, Ketua Menteri Sementara Pulau Pinang dan Ketua Pakatan Harapan Negeri Chow Kon Yew mencabar gerakan untuk menarik diri daripada pilihan raya negeri sebagai tanda protes terhadap ekstremis PAS jika ia mempunyai maruah diri. Gerakan patut berundur untuk membantah ekstremis PAS. Kon Yew dipetik berkata kepada sebuah akhbar harian Cina, lapor New Straits Times. Sementara itu, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bukit Bendera Sharlina Abdul Rashid berkata layanan terhadap Dominic Lau menimbulkan kebimbangan serius mengenai pendirian politik dan kredibiliti parti berkenaan. Walaupun menunjukkan diri mereka sebagai parti inklusif yang bersedia bekerja dalam gabungan, tindakan mereka baru-baru ini mendedahkan kecanggahan ketara antara nilai yang mereka nyatakan dan amalan sebenar, kata Sharlina dipetik Free Malaysia Today. Kalau calon sendiri pun dilayan dengan buruk, apatah lagi orang biasa. Justru, apalagi sisa maruah yang ada pada parti gerakan. Pada 18 Mac 2015, gerakan cuba mengheret kerajaan Kelantan dengan memfailkan saman pemula di Mahkamah Tinggi Kota Baru bagi memohon deklarasi pembatalan terhadap enakmen Kanun Jenayah Syariah 2 1993 yang pindaannya dibentangkan pada persidangan Dewan Undangan Negeri Kelantan sehari sebelumnya. Kes tersebut akhirnya ditolak oleh hakim apabila dibawa ke Mahkamah Persekutuan pada 20 Oktober 2015. Hakikatnya, gerakan yang angkuh itu sudah ditendang rakyat Pulau Pinang sejak pilihan raya umum sejak 2008. Hari ini PAS yang menganggap hudud nyawa PAS dan gerakan menjadi rakan seolah-olah sikap parti itu yang anti hudud tidak penting lagi.
PAS juga bersama Bersatu yang presidennya Tan Sri Mahyadin Mohamad Yassin pernah mendakwa PAS parti ajaran sesat dan membawa fatwa songsang. Lebih tak masuk akal, PAS kini bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mendakwa 14 korban tragedi berdarah Mamali pada 1985 sebagai mati katak bukan mati syahid, seperti yang dicanang oleh pimpinan PAS. Dalam hubungan ini, marilah kita sama-sama menghayati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum membuang undi pada 12 Ogos nanti yang bermaksud tanda-tanda munafik itu ada 3. Apabila bercakap, dia berbohong, dan apabila berjanji, tidak ditunaikan, dan apabila diberikan amanah pula, dikhianatinya. Riwayat Al-Bukhari ayat 33 dan Muslim ayat 59. Wallahualam.